Assalamualaikum murid-murid Dua Mawar, apa khabar? Hari ini untuk mata pelajaran pendidikan Islam, kita akan sambung tajuk sifat wajib bagi Allah. Sebelum tu kita nak ulang kaji semula 10 sifat yang kita dah belajar dan kita dah tulis sebelum ini. Okey, mari sama-sama kita sebut. Pertama, wujudun. Wujudun ada. Kedua, qidamun. Qidamun sedia. Ketiga, baqa'un. Baqa'un. Baqa'un kekal. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadithi. Bersalahan dengan yang baharu. Kelima, qiyamuhu binafsihi. Berdiri dengan sendiri. Keenam, wahdaniyah. Esa. Ketujuh, kudrah. Berkuasa. Kelapan, iradatun. Berkehendak. Kesembilan, ilmun. Mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kesepuluh, hayyan. Hidup. Allah Maha hidup. Ini ialah 10 sifat yang kita dah belajar minggu lalu. Seterusnya hari ini kita akan sambung lagi dengan 10 sifat wajib bagi Allah, iaitu yang ke-11. Okay, ada lagi 10 sifat wajib bagi Allah yang kita kena tahu. Semua sekali ada berapa sifat wajib bagi Allah? Ada 20. Okey. 10 yang ini yang kita dah belajar minggu lepas, yang kita dah tulis. Kemudian lagi 10 ialah yang kita akan belajar hari ini. Okey, sama-sama kita sebut. Sifat Allah yang ke-11 ialah sam'un. Mendengar. Sam'un. Mendengar. 12. Basarun. Basarun. Melihat. 13. Kalamun. Kalamun. Berkata-kata. 14. Kaunuhu qadiran. Keadaannya berkuasa. 15. Kaunuhu muridan. Keadaannya berkehendak. 16. Kaunuhu aliman. Keadaannya mengetahui. 17. Kaunuhu hayyan. Keadaannya hidup. 18. Kaunuhu sami'an. Keadaannya mendengar. 19. Kaunuhu basiran. Keadaannya melihat. 20. Akhir sekali. Kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman. Keadaannya berkata-kata. Jadi demikianlah 10 sifat wajib bagi Allah. 10 lagi sifat wajib bagi Allah yang kita perlu ingat dan kita perlu tahu sebagai seorang Muslim. Okey. Sedikit penerangan mengenai sifat-sifat Allah yang kita belajar hari ini. Okey, yang pertama mengenai sifat sam'un, iaitu mendengar. Sifat mendengar sam'un bagi Allah tidak sama seperti sifat pendengaran manusia. Sifat pendengaran Allah ini tiada batasnya. Walau di mana pun kita berada, Allah dengar apa yang kita cakap. Allah dengar apa yang kita minta. Contohnya kita ada masalah, kita ada apa-apa yang kita perlu, kita minta doa pada Allah, kita solat. Dalam solat, selepas solat kita minta doa, sungguh-sungguh Allah Maha mendengar. Walaupun tiada siapa-siapa di sekeliling kita. Allah itu mendengar segala-gala yang kita perkatakan. Seterusnya, yang ke-12, basarun, melihat. Sama juga. Allah melihat tidak seperti manusia. Penglihatan Allah tidak terbatas. Tidak terbatas oleh jarak ataupun
ataupun sama ada dekat atau jauh. Tidak dihalangi oleh dinding nipis atau tebal. Allah boleh melihat segala-galanya. Walaupun kita menyorok di dalam kotak ke di dalam almari ke, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman dengan sifat Allah Maha melihat, kita akan sentiasa berhati-hati dengan apa yang kita lakukan semasa hidup kita. Okey, seterusnya yang ke-13, kalamun, berkata-kata. Allah Maha berkata-kata. Nah, bukannya Allah berkata-kata macam kita. Tidak. Allah punya kata-kata lain. Berbeza. Kata-kata Allah disampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya, kaunuhu qadiran. Keadaannya berkuasa. Allah Maha berkuasa. Allah menciptakan segala-gala yang ada di muka bumi ini. Contohnya Allah menciptakan apa? Allah menciptakan langit. Allah menciptakan bumi. Allah menciptakan kita. Allah Maha berkuasa dari segala-galanya. Okey. Seterusnya, sifat yang ke-15. Kaunuhu muridan, iaitu Allah Maha berkehendak. Jika Allah berkehendaki sesuatu tu, tinggal Allah bilang jadi, maka jadilah. Jadi kita kalau mau minta apa-apa, kita berdoa kepada Allah. InsyaAllah kalau Allah makbulkan, Allah mahu ia jadi, maka Allah akan kabulkan permintaan kita. Seterusnya, yang ke-16. Kaunuhu aliman, keadaannya mengetahui. Allah mengetahui segala-galanya. Allah mengetahui segala-galanya yang sedang berlaku, telah berlaku ataupun bakal berlaku. Itu pengetahuan Allah. Tidak seperti manusia biasa. Allah tahu segala-galanya, apa yang ada dalam hati kita, walaupun kita tidak cakap. Allah tahu. Jadi orang yang beriman dengan sifat wajib bagi Allah ini, dia mesti percaya yang Allah tahu apa yang ada di dalam hati dia. Jadi kita kena fikir yang baik-baik, niat yang baik-baik supaya kita dapat pahala. Okey. Itu saja penerangan ringkas untuk sifat-sifat wajib bagi Allah ini. Untuk hari ini tugasan kamu ialah menyalin lagi 10 sifat-sifat wajib bagi Allah ini di dalam buku tulis pendidikan Islam. Jangan lupa tulis tarikh, hari dan pastikan kamu menulis dengan kemas dan jelas. Okey, pelajar-pelajar 2 Mawar. Sekian saja kelas untuk hari ini. Ustazah harap kamu dapat ingat 10 lagi sifat yang kita telah pelajari hari ini. Berjumpa lagi dalam kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.